Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Jom pasak sejarah bersama dengan cikgu. Dan pada sesi kali ini kita masih lagi dalam bab 5 iaitu tentang pembentukan Malaysia. Jadi untuk tajuk kali ini cikgu akan menerangkan mengenai 5.2 iaitu berkaitan perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. Jadi tanpa membuang masa, jom kita belajar bersama-sama. Idea pembentukan Malaysia ini telah dikemukakan pada akhir abad ke-19 sama ada ia melibatkan idea daripada pegawai British maupun idea daripada penduduk tempatan. Jadi mula-mula kita lihat dahulu idea daripada pegawai British. Yang pertamanya kita lihat cadangan yang terawal yang telah dikemukakan oleh Lord Bracy. Siapakah Lord Bracy ni? Lord Bracy ni merupakan pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara di Dewan Parlimen Britain pada tahun 1887. Jadi, beliau ni sebenarnya telah mencadangkan penggabungan Sarawak, Sabah, Negeri Melayu dan negeri-negeri Selat sebagai sebuah tanah jajahan yang besar. Malah cadangan ini disebabkan oleh beliau melihat kepada potensi ekonomi yang akan diperoleh melalui gabungan wilayah ini. Jadi itu yang pertama, yang terawal lah kita kata telah dikemukakan oleh Lord Bracy pada tahun 1887. Dan kita lihat pula kepada garis masa yang kedua iaitu pada tahun 1951. Pada tahun 1951 iaitu selepas tamatnya Perang Dunia Kedua, Sir Malcolm Macdonald yang pada waktu ini merupakan Gubernur Jeneral British di Asia Tenggara telah mencadangkan penggabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk entiti politik dan ekonomi. Ini merupakan salah satu langkah ke arah dekolonisasi dan beliau juga telah mengadakan perbincangan dengan Dato' Onn Jaafar yang merupakan pemimpin UMNO pada waktu ini dan juga ahli Majlis Perundangan Persekutuan dalam usaha untuk menggabungkan tanah Melayu, Singapura dan juga wilayah Borneo. Jadi ini kita kata cadangan oleh Sir Malcolm Macdonald. Kemudian kita lihat pula pegawai British yang ketiga iaitu Sir Gerald Templar yang merupakan pesuruh jaya tinggi British di Tanah Melayu. Sir Gerald Templar telah mengemukakan cadangan ini pada tahun 1952. Beliau telah meminta penggabungan wilayah ini disegerakan bagi tujuan keselamatan. Pada bulan Januari 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo telah bersetuju dengan cadangan pertahanan dan juga keselamatan ini. Jadi itu cadangan oleh Sir Gerald Templar. Dan pada tahun 1960 pula, di mana pada waktu ini Sir Geoffroy Tory merupakan pesuruhjaya tinggi British di Tanah Melayu juga telah mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Malah cadangan beliau telah mendapat sokongan daripada pejabat kolonial. Jadi ini tentang idea pegawai British yang telah mengemukakan cadangan ke arah pembentukan Malaysia. Iaitu kita ada pertamanya ialah Lord Bracy, yang kedua ialah Sir Malcolm Macdonald, yang ketiga kita ada Sir Gerald Templar dan yang keempat kita ada Sir Geoffroy Tory. Jadi ini kita lihat 4 orang pegawai British yang telah memberi idea kepada pembentukan Malaysia. Jom kita lihat pula kepada idea penduduk tempatan. Idea penduduk tempatan ini kita lihat kepada majalah Al-Imam di mana pada tahun 1906 majalah Al-Imam telah menggesa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di alam Melayu. Jadi ini kita lihat dah ada pun gesaan untuk menyatukan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi di Tanah Melayu oleh majalah Al-Imam. Dan pada tahun 1938, pada tahun 1938 ini kita akan lihat di mana nasionalis Tanah Melayu memainkan peranan di sini. Antaranya ialah Ibrahim Haji Yaakob, kita ada Harun Aminur Rashid, kemudian kita ada Ahmad Bois Tamam
Kita ada Ishak Haji Muhammad yang dikenali juga sebagai Pak Sako dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. Di mana nasionalis Tanah Melayu ini telah mencadangkan supaya menggabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia. Tetapi gabungan ini kita lihat tidak berjaya apabila Soekarno telah mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia tanpa melibatkan Tanah Melayu. Jadi kita lihat cadangan untuk gabungkan Tanah Melayu dengan Indonesia ni tidak berjaya di situ. Dan kemudiannya kita lihat pula idea yang berikutnya yang telah dikemukakan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj pada tahun 1955. Di sini Tunku Abdul Rahman telah mencadangkan supaya Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei untuk menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Pada waktu ni kiranya semasa Tanah Melayu ke arah kemerdekaan. Dan kemudiannya pada tahun 1958 di mana kita lihat cadangan oleh Dato' Mustafa Dato' Harun yang merupakan pemimpin Sabah. Di sini Dato' Mustafa Dato' Harun ini telah berminat untuk membawa Sabah bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu ketika bertemu dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Kuala Lumpur. Jadi di sini kita lihatlah di mana Dato' Mustafa Dato' Harun ni menyatakan minatnya untuk bergabung dengan Persekutuan Tanah Melayu. Ini pada tahun 1958. Dan akhir sekali kita lihat 1960 di mana lagi sekali Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah memaklumkan kepada Lord Perth di mana beliau berminat untuk bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Jadi ini tentang idea penduduk tempatan ke arah pembentukan Malaysia. Jadi kalau penduduk tempatan kita boleh lihatlah daripada bermula dengan majalah Al-Imam, kemudian kita lihat kepada nasionalis-nasionalis di Tanah Melayu, kemudian kita lihat kepada cadangan oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan begitu juga dengan Dato' Mustafa Dato' Harun. Inilah tentang idea penduduk tempatan ke arah pembentukan Malaysia. Sekarang kita lihat pula kepada rasional idea pembentukan Malaysia. Rancangan pembentukan Malaysia ini mula berjalan apabila Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj ini telah memberi komitmen terhadap rancangan pergabungan semua wilayah yang terlibat. Jadi di sini rancangan Tunku Abdul Rahman ini juga sebenarnya telah mendapat sokongan daripada kerajaan British. Jadi di sini dalam rasional idea pembentukan Malaysia ini kita akan lihat kepada faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Yang pertamanya nanti kita akan lihat dalam aspek keselamatan. Yang keduanya kita akan lihat dalam aspek keseimbangan komposisi penduduk. Dan yang ketiga ialah faktor untuk mempercepatkan kemerdekaan dan yang keempat ialah untuk pembangunan wilayah. Jadi ini antaralah 4 faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Jadi kita pergi dulu kepada faktor yang pertama iaitu keselamatan. Dalam aspek keselamatan, sebenarnya kita akan lihat kepada ancaman komunis. Ancaman komunis ni, kita akan fokus kepada 2 tempat, iaitu yang pertamanya di Singapura dan yang keduanya ialah di Sarawak. Jadi kita lihat dahulu di Singapura. Ancaman komunis yang berlaku di Singapura ini sebenarnya menggugat keselamatan Persekutuan Tanah Melayu. Malah Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj telah menganggap Singapura sebagai pusat kegiatan komunis. Oleh itu, langkah penyatuan dengan kerajaan Singapura ini akan memberi kuasa kepada kerajaan persekutuan dalam keselamatan dan pertahanan untuk membendung komunis di Singapura. Jadi itu yang pertama, ancaman komunis di Singapura telah membawa kepada kebimbangan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj itu sendiri dan akhirnya telah membawa kepada penyatuan Singapura ke dalam Malaysia. Dan yang keduanya ialah perkembangan di Sarawak, di mana ancaman komunis di Sarawak ini adalah melalui
Clandestine Communist Organization ataupun CCO. Dan dilihat juga di sini bahawa dengan penyertaan Sarawak, British berharap bahawa ancaman komunis dapat dibendung. Jadi ini faktor keselamatan di mana kita akan lihat ancaman komunis di Singapura dan juga di Sarawak. Faktor yang keduanya ialah keseimbangan komposisi penduduk. Dengan penerimaan Singapura dalam persekutuan sebenarnya telah mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara orang Melayu dengan orang Cina. Keadaan ini sebenarnya telah menimbulkan kebimbangan Tunku Abdul Rahman dan juga pemimpin UMNO. Oleh sebab itu dilihat bahawa penggabungan Sarawak, Sabah dan Brunei akan dapat menyeimbangkan komposisi antara kaum ini. Ini yang dapat cikgu cerita mengenai keseimbangan komposisi penduduk yang menjadi juga faktor kepada pembentukan Malaysia. Dan yang ketiganya ialah kita akan lihat kepada mempercepatkan kemerdekaan. Di mana di sini bagi pihak British dengan pembentukan Malaysia sebenarnya dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi serta dapat mempercepatkan kemerdekaan wilayah Borneo terutamanya bagi Sarawak dan juga Sabah. Walau bagaimanapun, British perlu untuk mendapatkan sokongan penduduk di wilayah berkenaan. Jadi ini untuk mempercepatkan kemerdekaan. Dan faktor yang keempat ialah pembangunan wilayah. Dengan cadangan penyertaan Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Brunei ini dalam membentuk sebuah negara bertujuan agar wilayah ini dapat bersatu dalam usaha mempercepatkan pelbagai bidang pembangunan. Dengan pembentukan Malaysia ini juga akan dapat meningkatkan taraf hidup pribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial dan juga ekonomi yang seimbang. Jadi ini faktor yang keempat iaitu pembangunan wilayah. Jadi di sini apa yang dapat kita lihat di sini terdapat 4 faktor yang membawa kepada pembentukan Malaysia. Cikgu ulang semula iaitu yang pertamanya ialah faktor keselamatan yang melihat kepada ancaman komunis di Singapura dan juga di Sarawak. Dan faktor yang keduanya ialah keseimbangan komposisi penduduk di mana dengan hanya kemasukan Singapura dalam persekutuan akan menyebabkan berlakunya ketidakseimbangan antara orang Melayu dengan orang Cina. Oleh sebab itulah perlu dimasukkan Sarawak, Sabah dan juga Brunei di dalam persekutuan. Dan yang ketiga ialah untuk mempercepatkan kemerdekaan di mana ini adalah untuk merealisasikan rancangan dekolonisasi dan mendapatkan kemerdekaan yang cepat bagi wilayah Borneo terutamanya Sarawak dan Sabah. Dan yang keempat ialah pembangunan wilayah di mana dengan pembangunan wilayah ini kita akan dapat melihat kepada usaha untuk mempercepatkan pelbagai bidang pembangunan dan juga meningkatkan taraf hidup pribumi. Jadi itu tentang 4 faktor yang membawa kepada idea pembentukan Malaysia. Ini yang dapat cikgu kongsikan bersama dengan kamu. Cikgu harap semua usaha kita ini akan diberkati dan kejayaan akan sentiasa menjadi milik kita semua. Jangan lupa untuk ikuti video cikgu yang berikutnya. Cikgu berhenti dahulu di sini. Sekian, terima kasih. Bye.